Assalamualaikum semua murid-murid tahun 5. Hari ini kita nak sambung perbincangan latihan soalan nombor 4 dan juga soalan nombor 5 dalam buku aktiviti muka surat 88 dan 89. Okay, so get ready dengan buku dan juga alat tulis. Soalan nombor 4, cikgu bacakan. Darjah 4 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji simulasi kitaran air semula jadi. Ini gambar rajah dia. Okay. Ni penunu bunsen. Ini tungku kaki 3. Tungku kaki 3. Nama dia tungku kaki 3 sebab alat ni dia ada 3 kaki. Okay. Yang sebenarnya ada 3 kaki. Kalau dalam gambar rajah, selalunya akan dilukis 2 kaki macam ni sahaja. Kemudian kita ada kasar dawai. Kasar dawai ni untuk lapis bika ni. So ini bika dan juga ada air. Okay. Di atas ni ada sekeping cermin. Okay, cikgu terangkan ya macam mana eksperimen ini dijalankan. Yang pertama, penunu bunsen api daripada penunu bunsen ni akan memanaskan air yang ada dalam bika ini sehingga mendidih. So yang bulat-bulat ni dia nak gambarkan yang air tu dia dah mendidih, ada buih-buih dan kemudian ada asap ya, ada wap-wap air ni. Ada wap-wap air ni ya. Okey. Dan kemudian apabila wap-wap air ini naik ke atas dan menyentuh cermin. Okey, menyentuh cermin ni nanti akan adanya terbentuk titisan-titisan air pada kawasan cermin ni. Ibarat macam kalau kamu tengok mak kamu masak di dapur, okay, mak kamu tutup periuk, okay, bila dia buka akan nampak ada titisan-titisan air. Itu benda yang samalah yang berlaku ya dalam eksperimen ini. So eksperimen ini dia nak tunjukkan simulasi kitaran air semula jadi. Kitaran air semula jadi ni dia akan bermula daripada air yang ada di daratan ni, macam di laut, di kolam, berlakunya proses penyejatan. Okay, yang ni dia nak gambarkan proses penyejatan ya. Tapi kalau proses penyejatan sebenarnya dia tak menggunakan api, dia hanya menggunakan daripada haba persekitaran ya. So apabila berlakunya penyejatan ni apabila air dia berubah kepada wap air. So apabila berlakunya penyejatan, wap air yang terbentuk ni akan naik ke atas. Okey, so akan naik ke atas kan. So apabila naik ke atas, kat sini adanya berlakunya perubahan suhu dan boleh menyebabkan berlakunya perubahan keadaan jirim daripada keadaan gas ni kepada keadaan tercair, daripada wap air bertukar kepada titisan-titisan air. So perubahan keadaan jirim daripada gas kepada tercair kita panggil dia proses kondensasi. So ada 2 proses kat sini lah ya. Ada kitaran air semula jadi akan berlaku 2 proses penyejatan dan juga proses kondensasi. Okey. Kita terus dengan soalannya. Selepas beberapa minit, kelihatan titisan air terbentuk pada permukaan cermin. Soalan A. Namakan proses yang berlaku di permukaan cermin. Proses kat sini daripada gas kepada titisan-titisan air ni berlakunya proses kondensasi. So untuk 4A tu satu kataan sahaja pun dah boleh ya. Kondensasi ataupun proses kondensasi. Okay, seterusnya untuk 4B. Namakan kejadian semula jadi dalam kitaran air yang berlaku. Kitaran air berdasarkan situasi yang berlaku pada
cermin. So, jawapannya adalah pembentukan hujan, ya. Okay, pembentukan hujan. Seterusnya, kita bincang soalan nombor 5. Saya bacakan soalan, ya. Ainur dan rakan-rakannya menjalankan penyiasatan untuk mengkaji proses perubahan keadaan jirim. 3 bekas dilabelkan sebagai K, L dan M. Masing-masing diisikan dengan 30 ml air dan kemudian diletakkan di bawah cahaya matahari hingga air kering. Okay, seperti biasa, ni gambar rajahnya. Okay. Dan kemudian, keputusan penyiasatan direkodkan dalam jadual di bawah. KLM, masa yang diambil untuk air kering dalam unit jam, 10 jam, 6 jam dan 2 jam. Okay. Biasanya kalau dapat soalan macam ni, lalu cikgu akan bincangkan kan apa yang sama, apa yang berbeza di awal eksperimen dan apa yang berbeza di akhir eksperimen. Okey. So, berdasarkan soalan ataupun berdasarkan penerangan soalan pada baris kedua, pada baris yang ketiga, ya, masing-masing diisikan dengan 30 ml. Maksudnya sini 30 ml, sini 30 ml dan di sini pun 30 ml. So, bermaksud kuantiti air bagi ketiga-tiga bekas ini adalah sama. So, kalau sama, banyak eksperimen ni sama, inilah yang kita panggil sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan dalam penyiasatan ini ialah kuantiti air. Kuantiti air, ya. Pemboleh ubah dimalarkan. Okay. So, yang berbeza di awal eksperimen, ya. Yang berbeza di awal eksperimen, kalau kamu perhatikan permukaan bekas ni, ya. Permukaan bekas ni, mulut bekas ni dan juga mulut bekas ni berbeza, ya. Dalam eksperimen ni, dia nak tunjukkan kat kamu kadar penyedatan, ya. Kadar proses penyedatan tu cepat ke lambat berdasarkan pada saiz permukaan bekas. Okay, so maksudnya dia nak tengok adakah saiz permukaan bekas ini mempengaruhi kadar penyedatan. Kadar penyedatan ni apa? Kadar penyedatan ni ialah masa yang diambil untuk air yang dalam bekas ni kering. Okey. So tadi permukaan bekas yang berbeza ni, ini kita kelaskan sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, seterusnya yang berubah di air eksperimen ni adalah kalau kita tengok pada akhir nanti, kita akan rekodkan berapa masa yang diambil kan air ni kering. Jadi, masa yang diambil untuk air kering ni, ini adalah pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak balas. Yang berubah awal, pemboleh ubah manipulasi. Yang berubah akhir, pemboleh ubah bergerak balas. Okay, tengok soalan A. Nyatakan nombor 1, pemboleh ubah bergerak balas. Kita dah bincang dah tadi yang ni. Masa yang diambil untuk air kering. Salin je balik. Salin lah sampai air kering ni. Dekat bahagian pemboleh ubah bergerak balas. Okay, pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan ni apa tadi? Perkara yang sama. Dapat ada. Dia bagi hint pada baris ketiga ni kan. Okay. Jadi tulislah kat situ kuantiti air. Seterusnya kita nak buat soalan B. Bina satu graf palang untuk mempersembahkan keputusan dalam penyiasatan ini. Okay. So, untuk buat graf palang, perkara pertama yang mesti ada dalam graf kita ialah garisan menegak dan juga garisan melintang. Garis yang muat-muat ikut dalam
tak tu. So, kalau katakan kamu nak lukiskan gerah palang yang lebih besar dan tak muat nak lukis dekat dalam buku kerja tu, jadi kamu boleh gunakan buku nota sains untuk lukiskan graf kalau rasa tak muat lah. Tapi kalau rasa muat, lukis je lah terus dekat buku aktiviti tu ya. So, dah ada dua garisan ya, satu menegak, satu melintang, dan pastikan dia bertemu ya di hujung macam ni ya. Dan adanya anak panah. Okay. So, selepas dah ada ni, kita buat dulu yang bahagian menegak ni. Okay. Bahagian yang menegak ni, kita akan gunakan pemboleh ubah, bergerak, balas. Kalau tengok pada jadual, pemboleh ubah, bergerak, balas, yang bawah dia masih yang diambil untuk air kering dalam kurungan jam tu 10, 6, 2. So, kamu boleh guna, kita nak buat senggatan lah kat sini. Senggatan dekat garisan yang menegak ni. Okay, so kamu bolehlah nak pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh. Kalau kamu rasa nombor tu banyak sangat, bolehlah pakai 2, 4, 6, 8 pun boleh. Okay, so cikgu rasa yang paling mudah adalah kalau kita letak 2, 4, 6, 8 ya. Sebab dalam jadual tu nombor dia adalah nombor yang genap. Nombor genap, jadi senang sikit nak buat. Okay, so inilah dia. Cikgu dah letakkan senggat kan. So, senggat ni mesti saiz dia, jarak antara sini sampai sini, sini sampai sini mesti dah nampak sama ya. So, kalau kamu gunakan pembaris tu, boleh ukur siap-siap agak-agak lah 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. So, ni ada 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Cikgu rasa muat kot tu 6 cm ya. So, ni 1 cm, tanda, 1 cm, tanda, 1 cm, tanda, 1 cm, tanda ya. Kemudian letaklah nombor. Macam tadi cikgu dah pilih nombornya adalah nombor, kita rakalkan nombor genap ya. So, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Bermula dengan sifar 2, 4, 6, 8, 10. Boleh ke kalau cikgu mulakan 2 di sini? Tak boleh. Mesti mula dengan sifar ya. Nombor mesti mula dengan sifar. Okay. So, bila dah ada senggat, kita dah ada nombor, letaklah nama untuk garisan ni ya. Ikut je balik dalam jadual. Okay, masa yang diambil untuk air kering dalam kurungan jam. Okay, seterusnya, kita ambil bacaan K tu ya. Bacaan K tu 10 ni. Dekat nombor 10 ni, kita buatlah garisan putus. Agak-agak lah. Tak payahlah nak sampai hujung, agak-agak je. Okay, sebab dia baris yang pertama kan. Boleh ke kalau kita nak mula dengan M? Sebab M tu mula dengan nombor 2 kan. Nak mula dengan M dulu. Boleh ke? Tak boleh ya anak-anak ya. Tak boleh. Kena ingat, tujuan kita buat graf ni, kita nak transfer, kita nak pindahkan maklumat yang dalam jadual tu ke dalam graf. Kalau dah maklumat tu, dah mula dengan K 10, K 10 lah. Janganlah nak ubah, nak ambil dulu yang barisan yang hujung dulu. Ataupun nak ambil dulu barisan nombor yang kat tengah-tengah dulu. Boleh. Dengan alasan nak bagi nampak graf tu lawa, nampak graf tu menaik je lawa. Tak boleh ya. Mesti mula dengan apa yang dulu, itulah yang kita tulis dulu. Apa yang kemudian, kita tulis kemudian. Okay. So, 10, garis putus-putus. Kemudian, daripada hujung ni, dekat sifar ni, ukurlah 1 cm, agak-agak 1 cm. Tandakan, kemudian garis sampai nombor 10, sampai jadi macam ni. Mesti jadi macam ni. So, yang ni pun, kalau boleh yang ni pun dalam 1 cm juga. Okay. Bila dah siap macam ni, dah ada garisan putus-putus, dah buat bangunan, kita pergi pada L pula. Nilainya 6. Kat sini 6. So, buatlah garisan putus-putus. Buat garisan putus-putus 6 ya. Nombor 6 ya. Garisan putus-putus. Ikut je. Letak je di atas garisan bangunan tu. Tak ada masalah ya. Langgar je. Tak ada masalah. Kemudian, buatlah bangunan. Jarak antara
bangunan ni dengan bangunan sebelah ni ambil lah dalam 1 cm juga. Nanti akan jadi macam ni. Kemudian M 2. So garisan nombor 2 ni. Tarik lah. Langgar je ya. Mesti langgar ya. Tak ada masalah. So, kemudian inilah dia bangunan yang ketiga. So ni bangunan K, bangunan L, ni pula M. Okay. So bila ni akan jadi macam ni. Letaklah senggat pada tengah-tengah bangunan ni, di bawah ni. Mesti ada. Kalau tak ada, salah kamu punya graf. Dah ada begini, kemudian labelkanlah yang ini K, yang ini L dan yang ini M. Okay, seterusnya, ni tak lengkap lagi ya. Akan lengkap apabila adanya nama untuk garisan yang melintang ni. Okay, so nama garisan yang melintang ni, ikut baik dalam jadual tu, di atas, baris di atas tu, dia tulis bekas kan. So, di sini bekas. Okay. So, ini adalah, kita cek balik graf kita, ada garisan menegak, ada garisan melintang, ada pola nombor pada garisan yang menegak, ada nama garisan menegak, ada garisan putus-putus. Kemudian kita ada bangunan untuk yang menggambarkan maklumat KLM ni. Kita ada senggat di bawah ni dan juga kita labelkan KLM. Dan kemudian kita namakan baris garisan yang melintang ni sebagai so kalau kemudian semua ada, lengkap. Kemudian garisan putus-putus yang kamu buat ni tadi, sekiranya dia lebih ya, dia sampai sini, sini. Nak buat apa? Padamlah, ada pemadam. Padamlah garisan yang lebih-lebih tu bagi dia nampak bersih, dia nampak kemas. Okey? Jadi inilah dia graf yang sepatutnya ada pada ruang jawapan tersebut. Seterusnya, apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini? Okay, untuk kesimpulan, kita akan guna jika maka ya. Jika maka, kita masukkan balik pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas ya. Okay. Pemboleh ubah manipulasi tadi kita dah bincangkan, kita nak gunakan saiz permukaan bekas. Jadi untuk C, kesimpulannya jika permukaan bekas, pola yang sesuai ialah bertambah ya. Kita gunakan bertambah. Sebabnya KLM tu kamu tengok mulut bekas tu makin lama makin bertambah ya. Okay, cikgu ulang. Jika permukaan bekas bertambah, maka boleh bergerak balas, ambil yang ni. Maka masa yang diambil untuk air kering berkurang. Nampak ni dia jadual ni ke bawah. Graf kita ni makin ke bawah kan. Okay, berkurang. Okay, cikgu ulang. Permukaan bekas bertambah, maka masa yang diambil untuk air kering berkurang. Okay, cikgu harap semua dapatlah perbincangan latihan hari ini. Okay. Nanti setelah siap ke semua soalan, kamu hantarkan gambar latihan yang telah siap ke WhatsApp cikgu ya. Okey anak-anak, nanti kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Assalamualaikum.